Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afrizal Zaman dalam Buletin Awani. Jam ini kita akan mulakan dengan perkembangan berikut. Meskipun sektor ekonomi dibenarkan beroperasi semula dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat, namun Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah akui aspek pematuhan tidak mencapai tahap yang diharapkan. Ketua Pengarah Kesihatan itu menjelaskan banyak pihak ambil mudah dan tidak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan untuk kita bincangkan perkara ini, kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Zuhairi Muhammad Rani, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Raya, Doktor. Ya, selamat pagi, selamat raya, Fi. Doktor, berdasarkan pemerhatian, di manakah sebenarnya ketidakpatuhan SOP yang paling tinggi setakat ini dikesan sehingga menyebabkan peningkatan kes jangkitan? Pada pendapat saya dan pemerhatian yang tidak dipatuhi itu ialah dengan ada ziarah menziarahi pada hari raya ya. Jadi mungkin ada yang mengambil langkah begitu disebabkan oleh mereka ingat tidak kena jangkitan apabila kita berada bersama dengan keluarga kita, bersama dengan ibu bapa kita. Namun sebenarnya itulah yang paling kita takut, sebab jangkitan dalam komuniti ini ialah jangkitan yang paling susah untuk dikawal kerana melibatkan komuniti yang besar dan pergerakan yang banyak. Berbezalah dengan jangkitan dan sebelum ni dalam kalangan sektor perkilangan yang berasrama misalnya, ataupun institusi penjara dan sekolah berasrama penuh, kerana mereka berada dalam satu ruang lingkup yang sama dan tidak bebas untuk bergerak, tidak seperti jangkitan dalam komuniti. Jadi saya lihat berdasarkan laporan-laporan oleh media, ya, ada polis membuat pemantauan di rumah, di taman-taman perumahan, dan ada didapati masih ada di kalangan anggota masyarakat yang melakukan ziarah daripada rumah ke rumah. Jadi kita lihat dalam berita, dalam hantaran di media sosial pun begitu juga. Dan semalam ya saya ada keluar kejap untuk membeli makanan. Misalnya saya lihat walaupun mungkin tidak mereka berziarah daripada rumah ke rumah, tetapi di kawasan parking di hadapan McDonald itu mereka berjumpa dengan rakan-rakan dan berborak lama-lama. Itu juga saya rasa untuk lari daripada SOP yang menyatakan bahawa tidak boleh ziarah daripada rumah ke rumah, mereka berjumpa di kawasan parking dan bertukar-tukar cerita, bertukar-tukar juadah dan sebenarnya. Itu juga boleh menyebabkan SOP ini tidak ataupun gagal dipatuhi. Dan sekiranya SOP perayaan ini gagal dipatuhi, bila sebenarnya kita boleh jangkakan bahawa peningkatan kes? Adakah kita akan dapat jangkakan peningkatan kes jangkitan disebabkan oleh Aidilfitri ini selepas 14 hari? Sebab kita tengok ikutkan data-data yang kita ada sekarang ini ialah backdated 14 hari kes-kes dalam komuniti. Adakah kita akan jangkakan 2 minggu lagi peningkatan kes yang sama adalah akibat daripada pelanggaran SOP Hari Raya Aidilfitri? Ya, betul. Kebarangkalian besar kes akan naik lagi lah dalam masa 2 minggu ni. Tapi dalam masa sekarang pun kita dah dapat lihat dah ketidakpatuhan SOP semasa dibenarkan solat tarawih misalnya, dan beberapa laporan dilaporkan dalam kalangan jemaah surau, AJK masjid dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa walaupun ada penjarakan waktu solat, ada penjarakan tidak dibenarkan makan bersama-sama dalam keadaan yang berhidang dan sebagainya, tetapi di masa kita AJK bermesyuarat, ya, mereka mungkin duduk rapat-rapat membuang pelitup muka, dan mungkin selepas itu ada sedikit jamuan ringan di kalangan anggota yang kecil, anggota mesyuarat yang kecil. Itu pun boleh menyebabkan kes naik dan jangkitan sesama mereka boleh berlaku. Jadi kita lihat ni sebenarnya sekarang ni adalah dalam lebih kurang 1 minggu ke 2 minggu kebelakangan punya kenaikan kes, dan untuk SOP iaitu pada Syawal punya yang dipatuhi atau tidak tu kita akan dapat lihat dalam masa 7 hari ataupun 14 hari daripada sekarang. Dan ini amat membimbangkan, ya. Kalau kita tengok kes semalam hampir 5,000, 4,000 lebih, itu pun dah sangat-sangat membimbangkan sebenarnya. Dan Doktor, pengumuman pelaksanaan PKP 3.0 sejak beberapa hari lepas, berapa lama sebenarnya kesan ataupun impak pelaksanaan PKP 3.0 ini dapat kita lihat untuk turunkan kes jangkitan COVID-19?
Kita boleh lihat penurunan kes itu dalam masa lebih kurang dalam 2 minggu, 10 hari ke 14 hari. Jika ia dilakukan dengan betul, maksudnya sebenarnya kerajaan menggunakan penguatkuasaan SOP, tetapi kepatuhannya ialah kepatuhan daripada kita sendiri. Jadi kedua-dua pihak memainkan peranan, kerajaan mengenakan sekatan dan masyarakat patuh kepada sekatan tersebut. Jadi kita risau kalau tidak dipatuhi, mungkin kemungkinan besar kes akan naik dan tak nampak impak PKP tersebut. Jadi sebagai bukti sebenarnya kita tengok kluster-kluster yang dahulu pun ialah yang menjangkitkan ialah mereka yang rapat dengan kita. Rakan sekerja kita, ahli keluarga kita, anggota masyarakat yang dekat dengan kita ataupun rakan sekolah kita yang menjadi penyebab jangkitan kepada rakan-rakan lain. Jadi kita nak elakkan benda macam inilah sebenarnya. Dan Doktor, dalam masa yang sama pada awal pagi ini Perdana Menteri Britain Boris Johnson bimbang varian baharu India yang dikesan meningkat 2 kali ganda di negaranya dan akan menjejaskan pembukaan semula UK minggu depan mengikut perancangannya lah. Dan Malaysia juga kita mempunyai varian India, Afrika Selatan, varian UK dan beberapa varian lain lagi. Cara UK tangani varian India ini adalah dengan melakukan ujian saringan dari rumah ke rumah di kawasan varian tersebut dikesan dan tambah pusat vaksinasi. Adakah Malaysia juga perlu ambil langkah tindakan yang lebih baik seperti UK untuk sebagai tindak balas untuk kekang varian-varian baru ini? Sebenarnya jika ada cukup fasiliti, cukup ujian, cukup sumber manusia untuk melakukan kawalan sebegini dan juga sumber keuangan yang kukuh, mass testing ialah kaedah yang sangat-sangat baik untuk mengawal wabak. Sebab ini adalah salah satu cara yang pertamanya untuk membendung penularan pada satu-satu masa. Dan yang kedua, mass testing juga ialah untuk menentukan keberkesanan pengawalan wabak. Macam contohnya kita sekarang PKP, jadi kita nak tengok PKP ini sebenarnya berjaya atau tidak. Berjaya ni maksudnya kaedah penguasaan yang dijalankan berjaya dan juga kepatuhan masyarakat ini sangat tinggi dan patuh kepada SOP. Berjaya atau tidak. Jadi sekiranya ujian-ujian pengesanan ini menunjukkan kesan yang positif, jadi kadar kes adalah tinggi, banyak kesan yang positif. Jika kadar kes adalah rendah, iaitu sedikit, maksudnya bilangan kes adalah sedikit. Dan kalau kita tengok varian India itu sendiri yang mana UK melakukan ujian, varian India ini ialah satu varian yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang sangat tinggi. Jadi ramai orang boleh mendapat jangkitan dalam satu masa. Dan kaedah yang sesuai ialah kurangkan pergerakan supaya virus ini tidak tersebar dalam kalangan ramai orang. Itu yang patut dibuat dan sedang dibuat sebenarnya. Dan Doktor, awal minggu ini Amerika Syarikat telah pun memaklumkan bahawa vaksin keluaran Pfizer-BioNTech dibenarkan untuk disuntik kepada golongan remaja 12 hingga 15 tahun untuk tingkatkan kadar vaksinasi negara tersebut. Dan mereka melihat kemasukan golongan ini dapat meningkatkan kepantasan vaksinasi. Jadi adakah Malaysia perlu membuka ruang kepada golongan-golongan remaja umur 12 ke bawah 18 tahun ini untuk dimasukkan sekali dalam program imunisasi COVID-19 yang sedang dijalankan untuk kita tingkatkan lagi pendaftaran vaksin COVID-19 yang sekarang ini ada pada paras 41.60%. Kalau kita ikutkan 80% kita sasarkan. Adakah golongan remaja ini perlu kita masukkan untuk kita tingkatkan pendaftaran vaksinasi? Okey, pada pendapat saya sebenarnya yang perlu kita buat pada waktu ini ialah mempertingkatkan pendaftaran dalam kalangan golongan-golongan rentan iaitu warga emas. Jadi sekarang ni fasa kedua, fasa warga emas. Jadi tingkatkan golongan warga emas, pendaftaran golongan warga emas untuk mendapat suntikan kerana vaksin ini ialah memberi perlindungan kepada mereka ini supaya tidak terkena jangkitan yang serius yang boleh menyebabkan kematian. Jadi di kalangan mereka ini adalah sangat-sangat penting dan selepas itu ialah golongan-golongan yang kita tengok, kalau kita tengok kluster tempat kerja dan sebagainya, ini adalah dalam fasa ketiga iaitu fasa golongan dewasa. Dan setelah habis semua fasa ini
pada pendapat saya barulah diberikan kepada remaja umur 12 ke 18 tahun kerana mereka ini betul risiko mendapat jangkitan ada, tetapi komplikasi akibat jangkitan tidak seteruk golongan warga emas dan tidak seteruk golongan dewasa yang tidak tahu mereka mempunyai darah tinggi, mereka tidak sedar mereka mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol tinggi, obesiti misalnya pun ramai dalam kalangan dewasa di Malaysia, dan obesiti adalah salah satu komplikasi atau salah satu risiko yang menyebabkan komplikasi yang teruk. Kalau kita tengok hampir separuh daripada Malaysia ialah obes sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulhairi Muhammad Rani, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, atas perkongsian berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan lagi kepatuhan SOP rakyat Malaysia untuk membendung wabak COVID-19.